Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan untuk hari ni dan apa yang dah berlaku untuk semalam. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. So guys, ini adalah coin market cap. So macam tengok sesuatu menarik berlaku di malam tadi. So kita tengok apa yang dah berlaku. So total market cap di kripto meningkat daripada 1.5 trilion kepada 1.67, hampir ke 1.7 trilion lah. So bila kita cakap bila market meningkat, kita tengok harga coin pun akan meningkat. So tengok peningkatan banyak mana? Peningkatan hampir 3%, 2.42%. So kita tengok volume juga melakukan peningkatan daripada 80 bilion lebih kepada almost 100 bilion. So kita tengok pergerakan ini, penambahan banyak 24.61 dalam market ataupun urusan jual beli dalam semalam lah untuk tempoh 24 hours. Dan dominan BTC pula, kita tengok dominan BTC berlaku peningkatan 45.8. So sebab semalam kita tengok dalam 45.1 punya tu, so ada peningkatan lagi point something, tapi peningkatan itu agak banyak lah dalam market sebab kita tengok Bitcoin juga menyumbang kenaikan dalam market. Tapi apa yang penyumbang paling banyak itu nampak semalam ialah Ethereum. Sebab Ethereum daripada 18 naik ke 19, yang paling tengok itu paling tengok malam di chart sebelum tutup malam hampir 20% tu tengok Ethereum melakukan peningkatan. So kita tengok penyumbang terbesar untuk minggu ni untuk kenaikan market adalah Ethereum. So kita tengok harga coin semata, tengok apa yang dah berlaku. So nanti kita akan tengok lebih jelas apa yang dah berlaku dalam market. So untuk Bitcoin, kita tengok Bitcoin berada di 41k, peningkatan banyak 3.26%. So masih lagi untuk kalau ikut minggu ni Bitcoin harga tinggi 42.5k paling tinggi. So masih belum lagi full recovery untuk minggu, tapi untuk minggu ni ada sedikit slightly recovery, tak banyak. Sebab tu cakap untuk Bitcoin tak banyak melakukan tak banyak melakukan penyumbang untuk kita market untuk minggu ni. Tapi Ethereum yang berlaku, tengok untuk minggunya 18.9. tu tengok macam mana Ethereum daripada 25, 26 melakukan 28. Tu kita target, dia punya target Ethereum 3k. Tu tengok adakah sampai di 3k. So expected bila Ethereum sampai 3k, kita akan expected Ethereum akan sedikit cooling down, mungkin akan berlaku bounce balik macam Ethereum. So macam BTC 42 hampir ke 36.7, sama juga Ethereum tu expected mungkin sampai 3,000, kemudian dia akan cooling down sampai dalam 25 paling low lah, mungkin sampai 25. Kemudian kita tengok altcoin pula lah, altcoin yang bawah ni akan ambil giliran pula untuk melakukan kenaikan. So apa pun kita tengok step by step. Kita ni nampak cycle buran, maknanya cycle pergerakan buran tu, isi tanda-tanda buran tu dah adalah dalam market. So untuk Binance hampir ke $340, 338, peningkatan almost 1%. So untuk weekly banyaklah 6.7%. Untuk Cardano sama juga, untuk weekly banyak 70%. So bagus untuk weekly ni peningkatan banyaklah. So kita pun dah ada hujung minggu, satu hari Sabtu Ahad nanti. Selalunya hari Sabtu Ahad akan berlaku something yang menarik lah. So kita tengoklah apa yang berlaku, adakah price akan pump ataupun price akan dump. Tu apa pun dalam market kita tengok tu, untuk nanti tu di chart tu akan terangkan sekarang Zul mood tu kat mana. Adakah Zul mood bearish, adakah Zul mood bearish, nanti Zul akan terangkan di dalam market untuk anda, dan Zul akan terangkan secara detail apa yang Zul nampak dalam market sekarang, apakah yang akan berlaku next. So itu untuk secara ringkas ni peneranan summary untuk pergerakan market semalam. Kita tengok dalam total market meningkat lah. So very good untuk secara keseluruhan dalam market melakukan peningkatan untuk coin. So sekarang kita tengok macam mana, kita tengok total market cap. So total market cap kita tengok, inilah total market cap. So tengok apa yang dah berlaku semalam. So semalam kita malam tu ada draw 1 trend line. Semalam tu ada draw 1 trend line untuk total market trend line ni. So expected tu macam juga mungkin akan berlaku kejatuhan untuk bounce bawah ni untuk sampai kita, tapi apa tengok price tu dah break, dah sampai kembali resistance 1.65. So semalam tu tak share kan, tapi tu ada draw, ada single triangle ni, single triangle. So expected price tu break atas ni, tu price pun dah almost sampai. So sebab apa tu tak draw semalam, sebab tu tengok dia punya price target pun kata tak efek mana, sekiranya price ini pun barulah ada sikit, tapi kita tengok untuk sini dah pun break untuk malam tadi. Tengok untuk dah sampai 1.68. Apa-apa pun kita masih ada lagi kata pattern yang lebih besar ni, atau pattern reversal, pattern yang very strong.
double bottom di bawah untuk price target daily sampai di 1.8 trilion untuk market cap. So bila 1.8 trilion ni, kita akan expected harga coin semua akan melakukan peningkatan. So ini adalah short term, pergerakan short term untuk kenaikan. So masih lagi expected untuk break. So kita masih lagi tunggu untuk dia break 1.65 untuk solid. So hopefully untuk daily candle untuk minggu ni, kita masih ada ni, ada Jumaat, Sabtu dan Ahad. So kita expected untuk sekiranya price ni dapat berjaya kekuatan ni, kita akan expected price tu akan bermain pula lah antara 1.6 trilion, 1.65 trilion ke 1.8 trilion. So peningkatan untuk almost hampir dalam 200 bilion USD dollar untuk market. So expected bila kita tengok itu, kita akan tengok lah coin-coin pun akan melakukan peningkatan. So itu yang total market apa yang tu nampak sekarang ni. So macam cakap, adakah price itu akan sampai di bawah ni? Hopefully sampai. Kalau hopefully sampai, kira-kiranya hopefully tak sampai lah. Hopefully tak sampai. Sebab apa? Kalau sampai ni, kita tengok harga coin jatuh. Apa yang tu nak tengok lah, tu nak tengok total market melakukan sideways ataupun terus melakukan tu, mana-mana pun tak masalah. Tapi sekiranya total market terus melakukan peningkatan, itu very good untuk kita punya portfolio. Sebab apa? Ini bermakna coin kita, portfolio kita akan kembali profit lah. Untuk masih lagi dalam negative profit. So untuk kenaikan tu perlukan kenaikan untuk total market dengan drastik lah. Tu apa pun dalam market berlaku, macam cakap semalam, ini adalah orang kata sekadar orang kata technical analysis untuk menentukan manakah kawasan bounce. Sekiranya total market drop ke kawasan bawah pada ni, kita akan kembali bearish lah. Tapi sekiranya price masih bertahan di atas ni, kita very good. And then kita tengok stock RSI pun semalam, dua ada trend line pun dah break. So expected price akan melakukan ke atas. So probably kemungkinan besar kita akan tak nampak lah bounce di kawasan ini. Apa yang kita nampak, mungkin kita ada small bounce, mungkin kita ada daripada ni lower low, higher high, kemudian ini mobil dibuat lower high, kemudian buat higher high. So seperti kita boleh ambil untuk Fibonacci yang lain, swing low to swing high, kita akan nampak kita punya retracement adalah dia hanya pakai retracement di kawasan ini. So kawasan ni pun kata very good position untuk di bawah. Sebab apa? Kita macam tu cakap, kita ada kawasan support horizontal kat sini. So antara dia tak sampai 1.6, hanya sampai sedikit saja, almost sampai dia. So macam cakap, kadang-kadang price sebab tu selalu kadang-kadang tu set, kadang buy tu atas sedikit pada ni. Sebab apa? Selalunya dia akan terjadi macam ni lah. So untuk bounce, apapun masih market masih awal untuk mengatakan dia akan melakukan atas. Tapi untuk pergerakan total market, kita dah nampak sinar untuk pergerakan market tu almost ke 1.8 trilion. Dalam market, hati-hati dalam market boleh apa berlaku. Sebenarnya price boleh aja market jatuh drastically untuk sampai bawah ni. Apapun dalam market, kita perlu ready setiap apa yang berlaku. So let's go, kita pergi ke dominant BTC. So tengok dominant BTC apa yang berlaku. Dominant BTC yang suspectkan breakout. So kita almost untuk daily almost breakout sebenarnya, tapi belum lagi breakout. So kita masih bounce. So apa akan berlaku? Adakah price dominant market akan bounce balik untuk sampai ke kawasan ni sebelum melakukan breakout, ataupun terus melakukan break pattern bearish? Sekiranya dia break pattern ni, momentum untuk kenaikan BTC orang kata amat tinggi lah sekiranya dia break pattern ni. Sebab apa? Dia cakap pattern ni lah hampir 68, hampir 7% untuk break ke bawah. Sekiranya dapat break ini, orang kata momentum Bitcoin memang kuat lah. So sekiranya kita tengok dominant BTC meningkat untuk minggu ni, hujung minggu ni dan untuk minggu depan, kita meningkat, melakukan peningkatan ni, and then tengok total market juga meningkat. Apa akan kita tengok? Kita expected untuk harga BTC akan break kita punya kawasan 42k, dan kita ada confirmation bahawa kita sedang melakukan permulaan buran untuk market. Sebab apa? Kita break kata resistance yang besar di 42k. Nanti di chart BTC tu akan terangkan lebih jelas. Kemudian kita tengok juga untuk Ethereum dominant. So tengok Ethereum dominant terus mendominasi untuk minggu ni. Sebab apa? Tu cakap kita ada pattern falling wedge ni. Falling wedge, kemudian expected kita akan sampai 22% dalam market. So untuk setakat ini, price sedang berada di almost hampir 20%, sama dengan data yang kita dapat tadi. So boleh juga apa yang berlaku sekarang ni, kita akan tengok sekiranya BTC dominan melakukan peningkatan, kemudian kita tengok mungkin juga Ethereum akan berlaku sedikit pengurangan untuk retest balik. So barulah bounce ni. So retest ni selalunya boleh berlaku untuk sini dan berlaku ke atas. Tapi sekiranya akan berlaku, boleh juga total market meningkat. Tengok bila total market meningkat dengan drastik, probably pecahan tu dalam market itu mungkin akan Bitcoin dan Ethereum lah yang kata penyumbang utama akan melakukan dalam kenaikan total market dalam 1.8 trilion, dalam ada 200 bilion. Kita tengok mungkin tengok BTC, dominant BTC naik, Ethereum pun naik. So bila tengok
market naik, total market naik, dominant BTC dan Ethereum melakukan penaikan, kita akan tengok dua coin ni akan bersaing lah untuk melakukan peningkatan. So apa, tapi the more expected akan berlaku, the BTC dominant naik, kita akan expected untuk harga dominant mungkin stabil, mungkin untuk Ethereum mungkin stabil di kawasan ni, ataupun berlaku slightly kejatuhan untuk retest balik tadi sebelum ada kenaikan untuk more lebih drastik lah. Selalunya kita tengok untuk Ethereum selalunya dalam tak lebih daripada 20% lah untuk melakukan peningkatan dalam market. Kalau kita pergi ke Bitcoin, dia akan terang ada Bitcoin apa secara keseluruhan apa yang Zul nampak dalam market. So anda perlu ingat, kita ready mental. So pertama kali kita tengok Bitcoin masih lagi dalam downtrend. So major move adalah major dalam downtrend. Sebab apa? Kita tengok higher high, lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Hanya sekarang ni kita buat another baru high high. Tapi high high pun kita masih lagi di dalam downtrend line. So selagi macam cakap, selagi price tak break kawasan trend line ni, selagilah kita tak ada confirmation untuk mengatakan ini adalah pergerakan, boleh. Tapi apapun, ini adalah kata salah satu langkah pertama untuk bull melakukan pergerakan. Sebab apa? Kita dah buat higher high lebih daripada higher low yang ini. So ini kita panggil higher high untuk pergerakan yang bawah ni. Tapi untuk move pergerakan yang lebih besar masih lagi dalam downtrend. So sekiranya price tu berjaya break ni, barulah kita akan nampak pergerakan itu. So tengoklah pergerakan cantik. Kita akan pergi 4 hours. So untuk 4 hours, untuk expected dia akan berlaku, nak expectedkan dia berlaku buran sebelum dia berlaku. Sebab apa? Selepas dia berlaku, kita mungkin akan kelajuan naik tu kita tak dapat catch up lah. So kita boleh buy dulu di kawasan bawah ni, grab opportunity dulu, kumpul aset sebelum dia melakukan buran. So untuk sekarang apa yang Abu nampak semalam dah berlaku. Alright, semalam kita nampak expected yang ini akan buat kebaikan macam ni. So apa yang berlaku semalam sama juga disebabkan total market meningkat, dominant BTC juga meningkat, kita tengok harga meningkat. So tengok hari ini Jumaat kita kembali test untuk kawasan 42 dan trendline. So adakah akan berjaya? Sekiranya berjaya, very good untuk market. Tetapi sekiranya dia berlaku rejection one more time dari sini, so kita akan expect price dah membuat another lower, another higher low, high high, lower low, lower low. Sebab apa? Dia dah break low, higher high ni. So higher high, lower low, higher low, kemudian expected akan buat lower low. So tengoklah, sekiranya market berjaya break kawasan ini, dan kita akan expect more bullish dalam market, dan kita ada confirmation untuk Bitcoin melakukan kenaikan. Tapi macam cakap, sekiranya kita ada rejection one more time dari kawasan ini, expected price boleh kembali price boleh kembali jatuh untuk test kita punya kawasan. Yang pertama, kawasan ni strong resistance ni dalam 36.7, ataupun kita punya retestment Fibonacci di kawasan 34. So masih lagi boleh berlaku. Sekiranya berlaku, kita akan grab opportunity untuk buy di kawasan ini. Ataupun sekiranya price tu terus melakukan ke atas, tak ada masalah. Itu yang kita nak dalam market sebagai investor dalam kripto. Kita nak harga Bitcoin kita harga yang tinggi lah. So sekiranya berlaku naik terus, tak ada masalah, teruskan melakukan ke atas, dan kita akan cari block position buy untuk sini, untuk orang kata tambah lagi value asset kita untuk melakukan continue semua apa yang berlaku bila kita buy kawasan ni. Kita buy dengan harga sedikit mahal lah berbanding harga di bawah ni. So hopefully sekiranya ada opportunity untuk buy, jangan risau, kita buy. Tapi sekiranya tak ada, jangan risau, kita hanya layan profit saja. So dalam market bagi Zul macam tu, Zul relax je, tak masalah pun. Price naik ke turun tak masalah. Sekiranya turun, Zul grab buy untuk opportunity untuk buy. Sekiranya melakukan kenaikan macam biasa, Zul hanya enjoy profit. So net position buy sentiasa ada. Sekiranya kita terlepas kawasan very good position buy ni disebabkan market terlalu positif, terlalu excited untuk melakukan atas. So sekiranya melakukan atas, kita akan profit dan kita akan tunggu another net buy. So macam cakap, sekiranya price tu break sini, opportunity buy kita adalah di kawasan 42. Let's see, kata sedikit high, tapi apapun pembelian itu stay profit lah. Tak kira lah berapa banyak anda masuk pun, sekiranya price itu momentum ni anda melakukan atas, position anda masih still dalam profit. So tak kisah kat mana kita punya position buy, yang penting position kita perlulah profit. Dan sebagai investor, kita perlu cari kata investment, kata harga serendah mungkin lah untuk kita punya ROI, return of investment. So ini yang bagi Zul, apa yang Zul makinkan, masih lagi dalam downtrend, tetapi kita dalam kata permulaan langkah pertama untuk melakukan buran. So langkah pertama tu ialah kita perlu
break. Langkah pertama kita dah buat. Now langkah kedua ialah yang paling penting, adalah kita perlu harga berada di atas ni, melakukan base, orang kata stable base di kawasan ni sebelum melakukan kenaikan ke atas. So orang kata break kawasan ni adalah langkah kedua ataupun complete kita punya kedua-dua langkah untuk Bitcoin tu untuk melakukan kenaikan ke atas. So itu untuk Bitcoin. Lalu kita pergi Ethereum pula. Sebab apa? Ethereum melakukan kenaikan drastik semalam. So inilah Ethereum. So macam biasa Ethereum pun kita ada buat double bottom juga, expected untuk dapat di 3k. So untuk kat sini tu tak nampak sebarang pattern yang menarik semalam untuk 2 monitor untuk di 2 monitor di 4 hours. Mungkin juga tu termiss yang pattern ni sama juga sebagai triangle. Yang ini kalau kita kan kita ambil, ini mungkin kalau lagi 1 hour mungkin kita nampak. Yes, probably tu akan dalam dah miss pergerakan ni maknanya. Untuk lately tu more fokus pada kepada Fibonacci tu termiss lah dia punya pattern ni. So macam tu kan, kadang-kadang kita miss juga. So untuk pattern ni lah sebagai triangle, macam cakap kenaikan tu tengok adakah dah sampai, mostly dah sampai. So betul-betul dah sampai dia punya target. So selalunya macam cakap tu ambil daripada bawah ni, kalau nak ambil atas pun boleh. Ambil atas macam ni dah pun itu kedua-duanya dah pun sampai price target. So kita tengok adakah price akan terus melakukan atas. Dua expected price tu yang ini dah pun menjadi support tu, kita tukarkan color. So untuk Ethereum kita dah pun bermain price antara 27. So expected price akan sampai ke 3000. So macam mana mungkin juga kita akan ada sedikit bounce ini, buat another pattern untuk melakukan ke atas. So untuk selagi kita tak sampai price ni, kita akan target di 3000. So sebab tu tengok Ethereum mungkin hari ni, hari Sabtu Ahad mungkin ada lagi kenaikan, tapi untuk stok RSI pun dah berada di kawasan ni. Stok RSI pun dah berada di overbought. So probably kita akan tengok sedikit retracement, sedikit down untuk Ethereum, mungkin dalam jatuh balik almost dalam 27 sebelum kita buat, kita dah pun break resistance. Kita perlu sampai ni, kembali balik kawasan ni. So bila sampai kawasan ni adalah very good position untuk buy lah. So untuk buy, and then untuk hold position sampai 3000. So whatever dalam 2.7 anda boleh buy, dan hari tu buy dalam 2.5 di kawasan ini. Buy tu sebab apa? Buy dengan teknik bahawa dia dah break kawasan ni. So expected naik atas akan melakukan sampai 27. So sama juga sekarang ni, kalau siapa macam tu mungkin tu akan buy juga untuk hari ni. Sedikit lagi untuk Ethereum, sekiranya price itu bound di kawasan 2.7, tu akan expected tu akan buat melakukan pembelian untuk expected untuk price tu naik lagi ke kawasan 3000. So untuk Ethereum lah. Sebab apa? Tu expected untuk collect Ethereum, tu expected Ethereum akan sampai dia punya all time high dulu berbanding BTC. So expected untuk Ethereum akan sampai dulu dia punya tahap 43. Kemudian kita akan nampak mungkin slightly kenaikan hampir ke 1.2 dalam 5k. Kemudian kita tengok maybe untuk Ethereum akan menekan sideways ataupun sedikit sodam, ataupun mungkin retracement balik ke kawasan ini 4k. Dan kita tengok harga BTC lah. Harga BTC pula akan take over dalam market untuk melakukan pergerakan price di kawasan 64. Kemudian akan melakukan balik ke all-time high kemudian kat ini. Dan bila ini berlaku, Ethereum, Bitcoin, kita akan nampak coin pun akan di bawah pun akan follow pergerakan market. So guys, untuk selalu memang Zul orang kata takat ni memang Zul adalah orang kata dalam 60% tu punya orang kata mood adalah 60% bullish. Tapi Zul masih lagi beware. Zul masih tahu bahawa price kita masih lagi dalam kawasan downtrend. Masih belum lagi downtrend, tapi kita tengok data-data yang kita dapat tu ada pergerakan yang cantik lah untuk kita break kawasan ini sebelum kita ada data yang menarik untuk menunjukkan price tu ada pergerakan untuk melakukan buruan. Ada kita tengok macam di total dominant BTC juga, price tu pun hampir juga 1.5, ada kita 1.8. Kiranya kita main antara 1.65 dan 1.8 trilion ni, juga expected untuk BTC berjaya break kawasan resistance yang perlu paling-paling kita tunggulah, break trendline dan break resistance. So macam cakap, bila Bitcoin berjaya break trendline resistance ni 42 ke trendline ni, kita akan Bitcoin akan terus melakukan kenaikan. Next resistance adalah di kawasan 50k atau 48k. So kalau ikutkan kat sini, kita ada kalau horizontal kita belikan draw sama, okey tak perlu draw, hampir kita ada ni. So dalam 50. So net resistance sekiranya price BTC berjaya break 42k
net resistance kita adalah apa yang kita tengok adalah di kawasan 50 dan 48k. So kata banyak peningkatan tu dalam market, almost dalam 10k punya pergerakan Bitcoin. So bila Bitcoin melakukan peningkatan, altcoin yang bawah pun akan turut ditarik samalah untuk melakukan kenaikan ke atas. So kita tengok buyer lebih kita banyak buyer lah. So untuk kenaikan ni pun dah berjaya menarik banyak buyer dalam market. Buyer yang sebelum ni kata duduk tepi tengok je sebab apa price duduk tengah duduk bawah ni. So yang kata yang holder yang kata yang diamond hand je holder, yang tak kisah pun price tu jatuh pun dia still order. Untuk sekarang kenaikan ni kita akan nampak buyer lah. So sekiranya kita ada nampak lagi kenaikan yang drastik untuk break ni, so kita akan nampak lah yang kata yang geng-geng FOMO ni akan masuk. Orang kata bila geng-geng FOMO ni masuk, kita tengok price tu akan melakukan kenaikan. And then orang kata bukan geng FOMO je, orang kata geng-geng yang orang kata menunggu di sideway ni, di tepi ni untuk masuk dalam market, dia akan kembali lah. Sebab apa? Dia tengok ini adalah such a very good potential resistance paling penting kita perlu break. Sekiranya break kita ke dalam market ni kembali bullish, dan kita tengok buyer kembali berani untuk beli market. So macam kali ni kurang lagi buyer, retail buyer masih kurang, tapi macam tu mencakap kita kat bawah ni apa berlaku, kita collect sebanyak mungkin aset untuk sekarang ni sebelum melakukan buruan. So semasa buruan kita akan buy juga, cuma kita buy tu dalam aset sedikit mahal, tapi advantage lah aset tu akan terus melakukan volume, terus melakukan profit. Okay, itu aja untuk pagi ni. Hopefully anda dapat apa yang tu nak terangkan tu, apa yang dah berlaku secara keseluruhan, apa pendapat tu, ke manakah price sekarang. Price masih lagi downtrend, cuma kita ada selangkah dua untuk melakukan pergerakan untuk kita punya buruan. So masih lagi beware. So kita walaupun jangan seronok sangat, jangan seronok dalam market, price masih mencakap price masih lagi boleh rejection daripada ni. Sekiranya berlaku rejection ni, kita akan nampak BTC jatuh. So bila nampak BTC jatuh, kita tengoklah dominan BTC macam mana. Total market macam mana? Adakah total market terus meningkat? Sekiranya total market terus melakukan peningkatan tapi BTC berlaku rejection, kita akan tengok altcoin lah akan yang melakukan penyumbang dalam total market, which is Ethereum dan ada altcoin lain. So apapun, dia akan update sentiasa dalam market. Anda please follow je punya Facebook, ada link di bawah. Sekiranya ada pergerakan nanti, dia akan sharekan di Facebook. So please like, please subscribe di channel Zul untuk tengok lebih banyak technical analysis betul. Sekiranya anda ini membantu anda dalam meramal pergerakan market. Okay, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.